أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Kita sambung perbincangan tentang mazhab Khawarij dan pecahan-pecahannya. Mazhab Khawarij ialah satu kumpulan yang paling melampau di kalangan umat Islam. Setelah munculnya kumpulan Syiah yang melampau bersama dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu an. Dan kumpulan yang menolak Sayyidina Ali bersama dengan Muawiyah, yang juga melampau. Muncul pula kumpulan yang menolak semua. Menolak Sayyidina Ali, menolak Muawiyah. Dan di sana ada kumpulan yang sederhana yang melakukan tashih, tahqiq, mengkaji pandangan-pandangan dua belah pihak supaya tidak bercelaru. Kerana di masa perbalahan itu menimbul satu fitnah yang besar kalangan umat Islam. Mereka yang bersama dengan Sayyidina Ali menolak hadis-hadis, hukum-hukum diriwayatkan oleh mereka yang menentangnya. Yang berpihak menentang Sayyidina Ali pula menolak riwayat-riwayat Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang bersama dengannya. Khawarij ini menolak semua dengan keras. Timbulnya hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang direka, yang tak disebut oleh Nabi SAW. Tolak menolak hukum yang ada nas yang tak boleh dinafikan oleh umat Islam. Maka lahirlah ulama-ulama mujadid dan islah yang membetulkan keadaan, mentahqiq riwayat-riwayat hadis dan fatwa-fatwa ini dengan asanid, sanad-sanad, melihat latar belakang bukan sahaja Islamnya seorang yang meriwayatkan itu, termasuklah akhlaknya, kesederhanaannya. Dalam suasana perbalahan kita tidak boleh fanatik, mesti balik ber-Quran dan hadis Nabi SAW. Kita sudah bincang tentang mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah dan sudah bincang tentang mazhab Syiah serta cabang-cabangnya. Kita dah masuk perbincangan tentang mazhab Khawarij. Sudah disebut mazhab-mazhab yang dahulu. Tersambung kali ini. Di antara kumpulan Khawarij dikenali Al-Harithiyah. Mereka ialah pengikut seorang yang bernama Haris bin Yazid Al-Ibadi atau Haris bin Mazid Al-Ibadi. Ibadi ini disebut Abdullah bin Ibad. Abdullah bin Ibad ni ulama tabi'in. Memang dia menentang Umayyah dan dia mendukung juga Sayyidina Ali.
Dia ulama tabi'in, murid pada Sayyidina Ali, murid kepada Aisyah radhiyallahu anha, murid pada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Oleh kerana dia tak bersetuju dengan Amawiyah, kerana suasana politik, orang anggap dia Khawarij. Padahal Abdullah bin Ibad ini ada pandangan dia sendiri. Dia anggap sebagai imam dalam ilmu tafsir dan seorang yang berjahid. Tapi nama dia digunakan. Sebagaimana juga guna Syiah menggunakan nama Ja'far As-Sadiq dan Zaid bin Ali. Ini ulama yang tak boleh tolak ahli sunnah wal jamaah. Tak boleh tolak. Tapi orang pakai nama dia. Kumpulan Al-Jahani juga menisbahkan kepada Ibadi. Sebenarnya dia bukan pendapat Abdullah bin Ibad. Di antara pandangan dia yang menyeleweng, yang pertama, percaya kepada qadar seperti Mu'tazilah. Iaitu hamba mempunyai kuasa sebelum membuat sesuatu. Allah Ta'ala tak ada kuasa lagi. Seorang hamba manusia boleh pilih dengan sendiri. Dalam masalah qada dan qadar. Kita akan bincang selepas Khawarij ini mazhab Mu'tazilah. Mereka bertelengkah pada awalnya dalam perkara yang berkait dengan orang yang mengerjakan dosa besar. Di mana Khawarij mengatakan orang mengerjakan dosa besar kafir. Terus kafir, orang berzina kafir, minum arak kafir, makan riba kafir. Ini Khawarij punya pandangan. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan mereka tidak kafir, mengerjakan dosa besar sahaja. Fasik, dianggap fasik. Mu'tazilah ni mengatakan kafir pun tidak, Islam pun tidak. Kekal dalam neraka. Ini mazhab Mu'tazilah. Kemudian melarat dalam masalah qadar. Qada dan qadar daripada Allah. Termasuk dalam ilmu Allah. Itu kepercayaan Ahlussunnah wal Jamaah. Mu'tazilah ni mengatakan qada dan qadar daripada hamba, bukan daripada Allah. Ini kesalahan mazhab Mu'tazilah. Jadi mazhab Harisiyah ni dalam masalah qada qadar dia sama dengan Mu'tazilah. Yang kedua, antara pahaman dia orang-orang yang dikenakan hukuman had, hukuman hudud. Menurut hukum Islam diminta bertaubat. Seperti orang yang murtad. Kalau bertaubat dibebaskan, kalau tidak maka dibunuh kerana murtad dengan mengerjakan dosa besar itu. Ini juga bercanggah dengan hukum syarak. Hukum hudud termasuk dalam hukum jenayah dalam Islam. Jenayah dalam Islam ada 3 jenis hukum. Iaitulah hukum qisas, hukum hudud dan hukum ta'zir. Hukum qisas ialah perkara berkait dengan hak hamba. Membunuh orang, menyederakan orang, mencacatkan orang. Berkait dengan hak sama makhluk. Hukum qisas ni diberi hak pengampunan kepada mangsa kezaliman. Kalau kematian, maka wali dia, keluarga dia yang berhak untuk memberi pengampunan. Ini berbeza dengan undang-undang barat. Hak pengampunan ni lembaga pengampunan. Dalam Islam, hak pengampunan ialah mereka yang dizalimi. Sama ada dimaafkan atau dibalas sama, kalau bunuh-bunuh, cedera-cedera, ataupun dibayar dengan diat, ganti rugi. Ini mengikut hukum qisas. Hudud ialah berkait dengan hak Allah Ta'ala. Seperti berzina, mencuri, merampok. Itu termasuk dalam hukum hudud. Minum arak termasuk dalam hudud mengikut kebanyakan ulama. Hukum yang dihadkan, berapa jumlah sebatan dia. Kalau sebatan, kalau zina yang belum kahwin 100 sebatan. Kalau tuduh orang tanpa saksi dengan 80 sebatan. Itu hukum hudud. Ditetapkan hukumnya. Di mana hukum hudud ini tidak ada pengampunan bila dibawa ke mahkamah. Kalau selesai di luar mahkamah, dia bertaubat, diterima. Itu hukum hudud. Diterima. Dia bertaubat, orang tak tahu.
Bila dibawa ke mahkamah, ada bukti, maka hudud mesti dilaksanakan. Ini sabit dalam hadis yang sahih apabila seorang perempuan Bani Makhzum yang bangsawan mencuri. Lalu beberapa orang pembesar Quraisy diminta rayuan kepada Nabi SAW. Tak ada siapa yang berani. Akhirnya mereka tahu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, cucu angkat Nabi SAW yang dekat dengan Nabi. Minta tolong Usamah ampunkan perempuan ini. Lalu Usamah mengadu kepada Nabi SAW berkenaan perempuan yang jatuhkan hukuman kerana dia mencuri. Di mana hukum Islam mencuri dipotong tangan. Rasulullah murka. Adakah engkau minta pengampunan dalam perkara hukum hudud yang ditetapkan oleh Allah? Dan Rasulullah keluar ke masjid menyampaikan ucapan, ada orang minta kerana yang melakukan salah ni seorang bangsawan, minta diampun. Lalu Nabi bersabda, wa'amallahi innama binasa umat zaman dahulu, dengan sebab orang bangsawan buat salah tak dihukum. Orang tak bangsawan buat salah dihukum. Wa'amallahi, demi Allah, kalau putriku Fatimah binti Ahmad mencuri, aku potong tangannya. Jadi hudud ni tak boleh diampun bila sudah dibawa ke mahkamah. Itu hukum dia. Tapi Khawarij ni menganggap sama dengan hukum murtad. Apa hududnya? Dalam Islam, murtad ni terdapat pandangan ulama. Antaranya ialah dipujuk. Ada mengatakan 2-3 hari, mengatakan 2-3 bulan. Bahkan mengikut pendapat setengah ulama, dipujuk sepanjang hayat. Ada yang berkata begitu. Ini pendapat ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dipujuk. Murtad yang terbuka, bahaya pada negara, ini jatuh hukum bunuh. Ada hukum dia. Dibahas panjang dalam bab rida, hukum hudud. Tetapi mazhab Khawarij Hazriyah menyamakan dengan hukum murtad. Masalah zina, masalah minum arak, ini termasuk dalam hukum murtad. Kalau tak diampun, tak bertaubat, bunuh. Ini bercanggah dengan hadis Nabi SAW. Kerana dalam hadis Nabi, bila seorang perempuan Al-Ghamidiyah, kabilah Ghamidi, melakukan kesalahan berzina, dikenakan hukuman had, direjam, Nabi kata Allah Ta'ala terima taubat dia. Terima taubat. Taubat perempuan ni kalau ditimbang dengan penduduk Madinah, lebih besar taubat dia lagi di sisi Allah Ta'ala. Menandakan diampun. Bahkan para sahabat dan Nabi menyembahyangkan mereka yang kena hukuman hudud ini. Kalau murtad tak timbullah Nabi beri sembahyang dia. Ini bercanggah dengan nas. Ini pendapat Khawarij yang kita kena tolak. Yang ketiga, kata mereka imam yang layak selepas imam mereka. Yang pertama, Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi, ialah Abdullah bin Ibad. Imam yang layak. Sayyidina Ali tak layak, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali tak layak. Yang layaknya orang dia saja. Ini sangat salah. Ini kumpulan Al-Harisiyah. Yang kedua, Al-Azariqah. Ini mazhab Khawarij juga. Mereka ialah pengikut Nafi' bin Al-Azraq. Menamakan Azariqah. Yang dianggap oleh pengikut mazhab Khawarij sebagai seorang yang mujtahid. Yang boleh memberi fatwa hukum-hukum sendiri. Sedang bertahid ni dalam perkara yang tak ada nas, barulah boleh ijtihad. Yang ada nas tak boleh ijtihad. Seperti semayang 5 waktu, rakaat semayang tak boleh ijtihad. Arak haram, judi haram tak boleh ijtihad. Tetapi mereka keluarkan ijtihad. Di mana Nafi' bin Abdullah ini anggap mujtahid. Mujtahid bukan mujtahid. Ini seorang yang tahu bahasa Arab kerana dia orang Arab, tapi tak tahu asal-asal hukum syarak. Nak tahu hukum syarak yang boleh ijtihad, ini mestilah tahu usul fiqh, tahu ilmu Al-Quran, usul tafsir, sebab nuzul, nasih mansukh dan banyak macam-macam ilmu bahasa Arab. Dan mestilah seorang yang adil, yang tak fasik. Dan dia seorang ahli pidato. Setelah berjaya membebaskan dirinya dari penjara Ubaidillah bin Ziyad, dia bergerak dengan cergas sehingga dia mempunyai pengikut yang ramai. Ubaidillah bin Ziyad ialah penglima kepada Yazid
bin Muawiyah yang membunuh Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, cucu Nabi Ubaid bin Ziyad, yang berperang dengan Sayyidina Husain dalam peristiwa Karbala, yang terkenal. Walaupun dia bertembung dengan Khawarij juga, dia lawan. Ubaid bin Ziyad menangkap Nafi bin Azhar, kemudian dia dibebaskan. Selepas bebas dia bergerak dan cerah sehingga dia mempunyai pengikut yang ramai. Setelah berjaya mendidik 30,000 orang bala tenteranya. Biasanya dia bergerak kawasan pedalaman, kalangan orang Badui yang butuh huruf, yang tak tahu agama, yang sayang pada agama tapi tak ada ulama. Tempat macam inilah dia boleh tarik pengikut dia. Sehingga dia berjaya menarik 30,000 orang yang jadi bala tentera berperang dengan dia. Dia terus menguasai Ahwaz dan Karman. Ini dua daerah di Iran sekarang. Ahwaz dan Karman. Dia menguasai daerah itu. Setelah berjaya mengambil kesempatan dari pergolakan yang berlaku dalam negara Islam dengan meninggalkan Muawiyah yang kedua. Muawiyah yang kedua ialah Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Ada sejarah dia. Selepas Sayyidina Ali dibunuh dalam peristiwa Khawarij membunuhnya, pengikut lantik Sayyidina Hasan jadi khalifah. Kemudian Sayyidina Hasan meletakkan jawatan nak mendamaikan orang Islam. Untuk mendamaikan orang Islam, Hasan meletak jawatan tarik diri serah pada Muawiyah, dan mengikut perjanjian. Riwayatkan selepas Muawiyah dialah jadi khalifah. Tapi Muawiyah lantik anak dia Yazid. Ini timbul pertengkaran, sehingga timbul peperangan dengan sahabat-sahabat Nabi yang muda, Abdullah bin Zubair dan lain-lain lagi. Dan bila Yazid meninggal, anak dia Muawiyah bin Yazid jadi khalifah. Muawiyah bin Yazid ini selepas saya dilantik jadi khalifah, dia terus naik atas mimbar berkhutbah, menyampaikan ucapan, mengecam datuk dia, mengecam ayah dia sendiri, kerana tidak mengikut syura, tak mengikut umat, sepatutnya dikembalikan kepada orang Islam. Dan dia menangis, dia pulang ke rumah. Lepas beberapa hari dia meninggal dunia. Diberitakan dibunuh oleh dinasti keluarga dia sendiri, kerana nak mengambil alih kuasa pemerintahan. Jadi cerita panjanglah. Selepas mati Muawiyah bin Yazid, dia kumpulan ini bergerak mengambil kesempatan, dia tak puas hati masyarakat. Pengikut Syiah dan pengikut Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu berlaku pertemuan antara kerajaan Umayyah dengan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ialah anak pada Zubair bin Awam. Ini sahabat Nabi. Bila Muawiyah sudah mati, Marwan bin Hakam menjadi khalifah. Abdullah bin Marwan, lepas itu Abdullah bin Zubair istihar kerajaan sendiri, iaitulah di Mekah, Madinah, Taif, dikenai Hijaz, termasuk Iraq, di bawah wilayah dia. Maka berlaku peperangan saudara Abdullah bin Zubair dengan Umayyah masa itu. Pengikut Syiah tak ikut Abdullah bin Zubair. Ini berlaku pergolakan. Di masa inilah muncul Marwan bin Al-Hakam jadi khalifah. Pergolakan ini diriwayat oleh para ulama antara sebab Sayyidina Uthman dibunuh. Wallahu alam. Kita tak tahu. Sebabnya kerana membuat surat palsu. Surat palsu. Dikatakan dia terlibat. Wallahu alam. Kemudian berlaku pertemuan. Di masa inilah pengikut Nafi' Mazra' ini muncul dengan kekuatan dia. Golongan ini adalah yang sangat melampau dalam perkara akidah dan hukum syarak. Kita tinggal tentang dia punya kumpulan itu, kita balik pemahaman dia. Pahaman dia sangat melampau. Juga terlalu keras terhadap orang-orang yang tidak sependapat dengannya. Di antara ajarannya merosakkan akidah. Ajaran dia merosakkan akidah. Ajaran Azariqah ni. Yang pertama, semua orang-orang yang tidak bersetuju dengan mereka adalah kafir musyrikin. Walaupun mengucap dua kalimah syahadah dan tidak mengerjakan perkara-perkara yang membatalkan syahadah. Kalau tak ikut dia jadi kafir. Kerana juga kumpulan ni. Orang beri nama macam-macam. IC kita tak tahu lah. Wallahu alam. Yang ikut pendapat ni. Kalau tak ikut dia jadi kafir. Ini melampau. Tidak boleh. Nak suruh orang ikut kita dalam perkara yang khilaf. Tidak boleh. Yang kedua, mengkafirkan pengikut mereka yang tidak berjihad. Pengikut mereka yang tak pergi berjihad jadi kafir. Sahabat begitu.
Sedangkan dalam Islam, jihad ni ada masa fardu kifayah, ada masa fardu ain. Fardu kifayah ni bila sudah ada negara Islam yang kuat, dihantar pendakwah, melindungi pendakwah, mesti ada satu kumpulan yang jadi bala tentera untuk berjihad mempertahankan Islam. Bukan semua orang macam sembahyang jenazah. Bila ada satu kumpulan sembahyang jenazah, maka semua masyarakat selamat. Itu fardu kifayah. Fardu ain wajib atas setiap seorang apabila musuh sudah menjajah negeri Islam. Islam dalam keadaan bahaya, masa itu jadi fardu ain berjihad mengikut kemampuan masing-masing. Lelaki, perempuan, kanak-kanak yang sudah berakal, sudah tahu, mengikut kemampuan masing-masing. Dan Allah Ta'ala memaafkan mereka yang uzur. Mereka yang uzur, mereka yang tak ada kemampuan, dimaafkan oleh Allah. Tak masuk dalam perkara yang diwajibkan. Allah SWT maafkan mereka ini dengan nas Quran. Illal mustad'afin. Quran mengatakan, mereka yang lemah, yang tak ada kemampuan, dimaafkan oleh Allah. Orang cacat, orang buta ni maaf. Khawarij ini kata tidak. Kalau tak pergi berjihad jadi kafir terus. Ini melampau dia. Yang ketiga, mengerjakan dosa kecil dan besar jadi kafir. Buat dosa kecil menjadi kafir. Apa lagi dosa besar? Ini sangat melampau. Yang keempat, Ali karamullah wajah adalah kafir. Sayyidina Ali kafir juga. Ini sangat melampau. Padahal Sayyidina Ali ini salah seorang sahabat yang masuk syurga. Juga beberapa orang sahabat yang lain seperti Utsman, Az-Zubair, Talha, Abdullah bin Abbas, Aisyah radhiyallahu anhum. Ini kafir kata mereka. Dan Abdurrahman bin Muljim yang membunuh Amirul Mukminin Ali karamullah wajah dikatakan mati syahid. Yang bunuh Sayyidina Ali ini kata mati syahid. Patut bunuh Sayyidina Ali masuk neraka lah. Bunuh sahabat Nabi yang Nabi janji masuk syurga. Khalifah Islam yang keempat dia pergi bunuh. Masuk neraka lah jawab dia. Tidak, dia kata mati syahid orang ini. Ini melampau. Yang kelima, beristihad dalam perkara yang ada nas. Perkara yang sudah ada nas, dia istihad, buat hukum sendiri. Sehingga menghalalkan yang haram dan akahnya sebaiknya. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Adapun penyelewengan dalam hukum syariat antaranya ialah memotong tangan pencuri daripada bau. Kalau orang mencuri mengikut hukumnya potong tangan. Tangan tu bergerangan tangan, dia tidak, tangan terbau. Kena potong sampai ke bau. Begitu melampau dia. Perempuan haid wajib bersemayang dan puasa pada masa haidnya. Ini bercanggah dengan hadis, bercanggah dengan nas. Perempuan haid wajib semayang, wajib puasa walaupun dalam haid. Ini sudah nampak. Menggugurkan hukum had zina, menggugurkan hukum qazah lelaki, menuduh lelaki. Sedangkan hukum qazah ini bukan sahaja dalam masalah zina, termasuk dalam masalah liwat kalau tak ada saksi. Dan menetapkan hak qazah perempuan sahaja. Ini bercanggah dengan ijma' para ulama rahimahumullah. Ini bercanggah. Jelaslah bahawa mazhab Az-Zahiriyah ini termasuk dalam mazhab yang keluar daripada Islam. Pengikut dia tak ramai sekarang ni, kalau ada pun terpencil. Tapi dijadi bahan akademik, bahan kajian saja. Wallahu a'lam. Seterusnya kita baca sirah Nabawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah perkembangan Islam di Semenanjung Arab. Dengan berlakunya perdamaian Hudaybiyah, maka Islam berkembang dengan pesat dalam kalangan penduduk Arab, sama ada yang berdekatan dengan Madinah atau yang jauh. Perdamaian mewujudkan ketenangan. Tak ada tindah-menindah lagi. Menyebabkan orang dapat mengetahui Islam secara terbuka dan bebas. Apabila dibuka begitu, menyebabkan banyak orang minat pada Islam. Ingin tahu. Bahkan kebanyakan mereka masuk Islam. Selepas perjanjian Hudaybiyah, tak ada perang. Rasulullah SAW mengutuskan pendakwah dan guru mengajar agama. Dalam kalangan mereka ada yang beriman dengan ikhlas
dan berhijrah ke Madinah untuk membina kekuatan Islam. Di sana ada orang yang masuk Islam dengan sebenarnya, dengan hati yang ikhlas, datang ke Madinah, berjumpa dengan Nabi SAW dan berbaiat, berjanji setia dengan Nabi, berjuang dengan Nabi. Bahkan ada orang Badui, bila Nabi nak bagi hadiah ghanimah, tolak ikhlasnya. Dalam peristiwa perang Khaybar, di mana orang suruh dia pergi dekat Nabi kerana Nabi nak bagi imbuhan. Bila sampai, dia kata, wahai Rasulullah, bukan ini tujuan saya. Saya tak mau. Saya berjuang kerana saya nak mati kerana Allah. Nabi kata, insya-Allah. Ada orang yang begitu. Dalam kalangan mereka juga ada yang sekadar Islam pada lahirnya, pura-pura Islam, munafik. Allah mendedahkan dengan wahyu firman Allah Ta'ala, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Yang bermaksud surah Al-Hujurat. Berkatalah orang-orang Badui, orang kawasan pedalaman, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad SAW, kamu belum beriman kerana iman itu tidak masuk ke dalam hati-hati kamu. Allah Ta'ala dedahkan mereka tanpa menyebut nama, tak sebut senarai sianu. Ini cara menghukum, kena kita ikut Quran. Jadi bertindak kamu tak Islam, kamu tak, itu tak boleh. Kita kena ikut Quran. Iaitu cara umum. Cara umum. Sebabnya kerana kejahilan dan mereka tidak mengenali Rasulullah SAW dari dekat dan tidak pernah mendengar ayat-ayat Quran. Tak pernah dengar ayat Quran. Tengok orang ramai yang masuk Islam, dia pun ikut masuk Islam, tapi tak percaya pada Islam kerana ikut orang ramai semata-mata. Ada juga dalam kalangan mereka yang menunggu dan melihat dahulu pihak mana yang menang dan lebih kuat. Ada pula yang mengintai-intai, tengok kalau Islam ni kuat, nampak berjaya terus. Kalau rasa Islam ni tak kuat, tak boleh ikut. Allah menjelaskan lagi sikap orang-orang Badui dengan firman-Nya dalam Quran. Firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah, wa minal a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghrama wa yatarabbasu bikumud dawair alaihim dairatus saw wallahu samiun alim. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin min indallah wa salawatir rasul ala innaha qurbatun lahum sayadkhiluhumullahu fi rahmatih innallaha ghafurur rahim. Maksudnya, dalam kalangan orang-orang Badui yang munafik itu memandang apa yang mereka belanjakan, dermakan pada jalan Allah sebagai satu bayaran yang memberatkan, sambil menunggu peredaran zaman yang membawa bala bencana menimpa kamu. Atas mereka lah tertimpa bala bencana yang dibawa itu, peredaran zaman yang buruk itu. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan sebahagian dari kalangan orang-orang Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan memandang apa yang mereka dermakan pada jalan Allah itu sebagai amal-amal bakti yang mendampingkan diri di sisi Allah dan sebagai satu jalan untuk mendapatkan doa dari Rasulullah yang membawa rahmat kepada mereka. Ketahuilah, sesungguhnya apa yang mereka dermakan itu adalah menjadi amal bakti bagi mereka yang mendampingkan diri mereka kepada Allah. Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Allah SWT pecahkan orang Badui ini. Ada kalangan mereka yang tidak ikhlas Islamnya. Bila minta terima, bagi terima. Dalam hati rasa berat, menanggung bebanan, habislah harta dia, habislah duit dia, tak nampak pahala langsung. Derma ni kerana ikut-ikutan, kerana malu pada orang, bukan kerana Allah Ta'ala. Derma kerana riak. Namun ada mereka yang derma dengan hati yang ikhlas, orang Badui. Derma minta Rasulullah doa pada mereka.
minta istighfar. Kerana doa Rasulullah diperkenan oleh Allah, mereka percaya. Doa Nabi ni Tuhan perkenan, bukan macam doa kita. Di sana ada orang-orang Badui yang beri hadiah pada Nabi, suruh Nabi doa. Yang datang minta Nabi istighfar untuk dia. Saya berdosa pada Rasulullah, mintalah istighfar, Allah Ta'ala ampunkan dosa. Macam-macam jenis orang Badui yang terang pada Nabi, datang, Rasulullah, saya nak masuk Islam, tetapi arak tak boleh tinggal. Arak ni saya suka sangat. Nabi kata tak boleh, arak ni Tuhan haramkan. Rasulullah, saya nak masuk Islam, nafsu saya kuat, kena berzina. Tak boleh, zina tu keji. Rasulullah, saya nak masuk Islam, tapi riba tak boleh tinggal. Tak boleh, tak boleh, riba tu kena tinggal. Rasulullah, saya nak masuk Islam, tapi berhala dekat kampung saya tak berani roboh. Berhala tu, ini puak-puak Taif. Rasulullah kata, kalau aku hantar orang pergi roboh, sila. Lalu Nabi hantar. Disebut dalam kisah ni, katakan baca kemudian, Nabi hantar orang pergi roboh. Sahabat yang nak roboh berhala tu, sahabat yang terkenal dengan kelakar. Pada hari nak roboh berhala tu, macam satu pesta. Penduduk Taif keluar beramai-ramai. Dia pergi tu, sampai dekat berhala, dia rebahkan diri dia. Macam kena pukau, kena telah. Maka orang Taif pun bersorak. Kami dah rasa dah, tak boleh berhala rebah dah. Orang tengah sorak, dia terus bangun, lalu dihantam berhala, hancur lebur berhala tu. Kamu ni bodoh, kata dia. Itu macam-macam kisah. Jadi di sana ada orang Badui yang jahil, ikhlas kerana nak ikut Islam. Demikianlah sikap mereka. Ada yang beriman dengan ikhlas dan berjihad bersama Rasulullah SAW. Ada yang lemah imannya, perlu dijinakkan dengan zakat dan sedekah. Dan ada yang munafik, mencari kesempatan. Mereka perlu dihadapi dengan sabar, terbuka dan berhati-hati. Namun Allah Ta'ala suruh menjinakkan mereka, sehingga ada bahagian zakat. Sampai sekarang pun ada bahagian zakat, bahagian mu'allaf. Mu'allaf ialah untuk menjinakkan orang dengan Islam. Mazhab Syafi'i sempit sangat. Mazhab Syafi'i ini mu'allaf beri kepada orang yang baru masuk Islam. Malangnya orang kampung mu'allaf ni masuk Islam 40 tahun pun mu'allaf lagi. Itu sudah salah faham. Yang lama masuk Islam bukan mu'allaf lagi. Di sana ada ulama yang meluaskan hukum. Mu'allaf ni termasuklah mereka yang bukan Islam, yang dijangka masuk Islam. Kita bantu dia, tolong dia, bagi sumbangan. Kalau lama-lama dia masuk Islam, ini boleh bagi zakat. Dan ada ulama mengatakan mereka yang kalau dibagi sumbangan, dia tidak bermusuh, tak bermusuh dengan Islam, bagi. Ada ulama yang membolehkan diberi bahagian mu'allaf pada mereka yang untuk meredakan permusuhan dengan Islam. Ada ulama kata begitu. Jadi luas bahagian mu'allafnya. Dan Nabi mengambil pendekatan ini. Nabi beri sumbangan kepada orang Badui. Disebut dalam peristiwa Fathu Makkah, kita akan baca kemudian. Nabi bagi kepada kabilah Badui ini ratus ekor unta. Bagi kepada Badui ini ratus ekor unta. Sehingga habis, orang Madinah tak dapat apa. Orang Madinah bersedih, sampai hati kami ikut Rasulullah daripada awal sampai akhir, tak ada bahagian kami. Lalu Nabi panggil orang Madinah, kumpul satu tempat. Nabi kata, aku tahu kamu merayu, kamu tak dapat apa-apa. Aku beri kepada orang ni kerana mereka ni nak perlu dijinakkan kepada Islam. Aku tahu kami sudah kuat Islam. Aku akan balik dengan kamu. Orang lain balik ke kampung membawa unta dan kambing. Kamu balik ke kampung bawa Rasulullah sama dengan kamu. Mereka menangis bila dengar itu. Ini ayat ikhlas. Ada begitu. Ini ujian. Yang paling menarik ialah kedatangan rombongan menganut Islam dan kabilah yang menganut Islam dengan jumlah yang besar. Ada kabilah datang, rombongan ratus ribu datang masuk Islam. Terus masuk Islam, ramai-ramai masuk Islam. Ada yang ketua masuk Islam, ketua masuk Islam. Dia masuk cara orang Badui lah. Ini kita lihat pada bijak Nabi SAW menangani orang Badui yang masuk Islam ni. Dan kita fiqah ada sebut seorang Badui datang ke masjid, dia nak masuk Islam.
Rasa nak kencing, terus hadap ke dinding, kencing dalam masjid. Lalu sahabat nak pergi pukul, Nabi kata jangan pukul, jangan, biar dia selesai kencing. Sudah selesai, Nabi berpanggil, ini masjid, tempat orang semayang, orang berkumpul, bukan tempat untuk kencing, untuk buang najis. Lalu Nabi suruh basuh kencing dengan jerus air di atas tanah. Ini cara nak bersih najis di atas tanah, jerus air, dia meresap, jadi bersih. Jadi hukum. Dan Badui ini akhirnya dipujuk dan dirayu. Dan dia masuk Islam dengan selamat. Ada orang Badui datang, masuk ke masjid dengan unta-unta. Masjid di sana bukan macam masjid tempat kita ada tangga naik. Dia tidak. Dia pintu terus. Dinding begitu saja. Dia mari dengan unta dia masuk dalam masjid. Masuk. Dia tanya, mana dia Muhammad? Mana? Orang kata, tunjuk, itu dia Muhammad. Dia kata, kamu ke orang yang mengajak orang kepada mengesahkan Allah? Nabi kata, ya. Kamu mengajak orang ambil harta orang kaya bagi pada orang miskin? Nabi kata, ya. Kamu ajak orang buat baik? Ya. Aku ni wakil daripada kabilah aku, datang nak masuk Islam. Jadi Nabi layan dengan lembut. Kalaulah halal daripada awal lagi, tak jadi masuk Islam lah. Ni tak, setengah orang kita tu bila ada orang nak masuk Islam, tanya orang Islam pasal apa nak kahwin, pasal apa ni? Itu tak boleh orang jatuh. Bila orang datang masuk Islam, ada dia mengucap dua kalimah syahadah. Cerita lain tu kemudian. Suruh yang ringan-ringan dulu. Contohnya Nabi kata Mu'ad bin Jabal, Mu'ad bin Jabal, mu akan pergi ke Yaman. Di Yaman ni kamu akan berjumpa dengan berbagai kumpulan, antara golongan ahli kitab, macam-macam. Bila kamu pergi sana, ajak mereka mengucap dua kalimah syahadah. Setelah mereka mengucap dua kalimah syahadah, beritahu kepada mereka Allah wajibkan sembahyang 5 waktu sehari semalam. Setelah mereka sembahyang 5 waktu, beritahu kepada mereka Allah wajibkan pada orang kaya yang ada harta bagi zakat, bagi harta untuk sumbangan. Jangan paksa dia beri harta ni, biar dia serah diri zakat dia. Jangan buat zalim. Ini pesanan Nabi. Jadi peringkat demi peringkat. Ini suruh orang masuk Islam. Belum berucap lagi, beritahu sembahyang tahajud, beritahu sembahyang tarawih 20 rakaat. Sembahyang 5 waktu tak lekat lagi. Beritahu 20 rakaat dah. Ini sila. Kalau masuk Islam ni kena bersunat dulu. Kalau bersunat tak ada masuk Islam. Bersunat dulu, bukan ucap dua kalimah syahadah. Bersunat ni khilaf ulama. Mazhab Syafi'i dia wajib, ada mazhab kata tak wajib bersunat, betul. Kata tak sah sembahyang, itu mazhab Syafi'i. Jadi biar dia mengucap dua kalimah syahadah dulu. Ajak dia masuk Islam, lepas tu ajak dia sembahyang, tak erti baca pun tak apa, ikut. Ulama mengizinkan. Dia masuk Islam, ikut orang sembahyang, ikut perbuatan dia. Ikut apa orang kata. Sehingga dia pandai sendiri. Itu caranya. Ini nak ajak satu-satu baru boleh masuk Islam. Ini pendekatan yang sangat salah. Tak boleh. Jadi Nabi memudahkan orang masuk Islam. Yang paling menarik ialah kita orang rombongan menganut, dan kabilah yang menganut Islam jumlah yang besar. Perkembangan berlaku dengan pesat melalui suasana aman yang wujud selepas perjanjian Hudaybiyah, menunjukkan bahawa suasana aman dan damai atau pendekatan muwajahah silmiyah berdepan cara damai lebih memberi peluang kepada Islam. Oleh kerana itu, maka musuh-musuh Islam cuba menutup jalan ini kepada orang Islam dengan berbagai-bagai halah dan cara, menyebabkan akhirnya Islam juga yang dipersalahkan. Sekarang Islamofobia. Digambarkan Islam dengan gambaran yang sangat salah, gambaran yang sangat keras. Kadang orang Islam sendiri tunjuk contoh yang tak baik. Ini silap kita sendiri. Kalau kita ambil pendekatan yang bijak, yang Nabi kata, dia kata kita ganas, kita tak ganas. Dia kata kita pegang, kita tak pegang. Ini cara yang paling baik. Yang paling baik ialah yang ditunjuk oleh Nabi. Wallahu a'lam. Tafsir surah Al-Baqarah ayat 249 hingga 252. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma fasala Talut bil junud qala inna Allaha mubtaliikum binahar. Faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iqtaraba ghurfatan biyadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum
Falamma jawazahu walladzina amanu ma'ah qalu la taqata lana al-yawma bijalut wa junudih. Qala alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Walamma baradu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Fahazamuhum biidznillah. Wa qatala Dawud Jalut wa ataahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha'. Walaula dafa'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd la fasadatil ard. Walakinna Allah dhu fadlin 'alal 'alamin. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Maksudnya, kemudian apabila Talut, yakni Raja Talut yang telah dilantik menjadi raja oleh Bani Israel, keluar bersama-sama tenteranya, berkatalah ia, yakni Talut, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sebatang sungai. Oleh itu sesiapa di antara kamu yang meminum airnya, maka bukanlah ia dari pengikutku. Dan sesiapa yang tidak merasai airnya, maka sesungguhnya ia pengikutku, kecuali orang yang mencedok satu cedokan dengan tangannya sahaja. Setelah diingatkan demikian, mereka meminum juga dari sungai itu dengan sepuas-puasnya, kecuali sebahagian kecil dari mereka. Setelah Talut bersama-sama orang-orang yang beriman menyeberangi sungai itu, berkatalah orang-orang yang meminum sepuas-puasnya, kami pada hari ini tidak berdaya menentang Jalut dan tenteranya. Berkata pula orang yang yakin bahawa mereka akan menemui Allah. Berapa banyak yang pernah terjadi golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang besar dengan izin Allah. Dan Allah sentiasa bersama orang-orang yang sabar. Dan apabila mereka yang beriman itu keluar menentang Jalut dan tenteranya, mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, limpahkanlah sabar kepada kami dan teguhkanlah tapak pendirian kami, serta menangkanlah kami terhadap kaum yang kafir. Oleh sebab itu mereka dapat mengalahkan tentera Jalut dengan izin Allah. Dan Nabi Daud yang turut serta dalam tentera Talut membunuh Jalut. Dan sesudah itu Allah memberikan kepadanya, yakni Nabi Daud, kuasa pemerintahan dan hikmah pangkat kenabian, serta diajarkannya apa yang dikehendakinya. Dan kalau Allah tidak menolak setengah manusia yang engkar dan derhaka dengan setengahnya yang lain yang beriman dan setia, nasai rosak binasalah bumi ini. Akan tetapi Allah sentiasa melempah kurnianya kepada sekalian alam. Begitulah ayat-ayat Allah yang kami baca kepada wahai Muhammad SAW dengan sebenarnya. Sesungguhnya engkau termasuk di kalangan mereka yang dilantik menjadi Rasul. Kita telah baca minggu lalu tentang kisah kaum Bani Israel yang telah meninggalkan kitab Taurat, tak beramal dengan hukum Allah, menyebabkan berlakunya maksiat dan dosa yang tersebar dengan luas. Lalu Allah menurunkan bencana terhadap Bani Israel dengan Palestin ditakluk oleh musuh. Mereka dibunuh beramai-ramai, dicari di celah-celah rumah dan celah lorong, kecuali mereka yang berjaya melarikan diri, meninggalkan Palestin, hidup di padang pasir merempat selama beberapa tahun. Lalu Allah lahirkan kalangan mereka seorang Nabi, Syam'un. Setelah mereka puas hidup setelah padang pasir, mereka minta supaya
Nabi itu pohon pada Allah lantik seorang raja. Seorang raja. Kerana mereka tak percaya Nabi ini jadi raja, tak boleh. Nabi tak boleh merintah. Nabi layak baca doa je. Nabi ini layak jadi imam sembahyang. Nak pimpin negara tak boleh. Mereka harap supaya lantik seorang raja. Malah Nabi ini dia tawaduk. Dia tak minta jawatan. Lalu Nabi mohon kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala uji Bani Israel. Dia mewahyukan kepada Nabi itu melantik seorang yang bernama Talut menjadi raja mereka. Dicarikan Talut. Talut ni dipandang orang biasa saja. Ada ulama mengatakan dia kerja sama belulang. Bersih belulang, jual belulang. Ada ulama kata dia ni penjual air. Tapi seorang yang bijak, yang pandai kalangan masyarakat Bani Israel. Bani Israel tak setuju. Kerana Talut ni orang miskin, tak boleh bagi duit. Pilihlah kalangan yang kaya, kerana kami ramai yang kaya. Kalau jadi raja boleh bagi duit. Bagi duit pada orang ramai. Dia kaya, jadi raja saja je. Nabi kata Allah yang melantik dia, bukan aku lantik. Allah lantik dia kerana dia ada ilmu. Dan dia seorang yang bijak, seorang yang gagah perkasa, yang layak untuk memimpin kamu berperang, membabaskan Baitul Maqdis, membabaskan Palestin. Allah Ta'ala buktikan dia layak menjadi raja kamu dengan kedatangan tabut. Tabut ialah peti. Disimpan di dalamnya pesaka Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Iaitulah peninggalan kitab Taurat, tongkat Nabi Musa dan Nabi Harun. Ada ulama mengatakan termasuklah sepatu. Peti ini dianggap sebagai azimat. Kalau ada peti ini, mereka akan bersemangat, mesti menang berperang. Nabi kata, Allah Ta'ala akan bawa peti ini melalui malaikat. Malaikat yang bawa. Macam-macam kisah. Ada mengatakan bahawa peti ini dimuat di atas kereta lembu, ditunduk oleh 2 ekor lembu betina. Tak ada gemadanya malaikat yang tak dapat dilihat. Betul yang Nabi itu kata. Ada riwayat kata cara lain. Wallahu a'lam. Quran tak sebut detail. Dalam kisah orang-orang Yahudi ada sebut cerita ini. Ternyata bahawa Talut dilantik menjadi raja. Setelah ditabal, Talut mengerahkan Bani Israel untuk daftar diri menjadi tentera untuk berjihad, membebaskan Palestin. Mengikut riwayatnya, antara yang datang ialah Daud, seorang pemuda nama Daud. Daud ni gembala kambing. Biasalah bila temu duga ni tanya interview lah soal. Di mana Talut lihat Daud ni orang muda. Bukanlah nampak gagah sangat. Ini adalah kisah Israeliat. Talut tanya, bagaimana kepandaian kamu, kekuatan kamu? Kata Daud, antara kekuatan saya pegang kambing. Kalau singa datang nak tangkap kambing saya pegang mulut, saya koyak kambing, singa tu 2. Gagah Nabi Daud ni. Saya boleh koyakkan singa. Memanglah dalam Quran menyebut Nabi Daud ni setelah jadi Nabi ada mukjizat dia melembutkan besi. Itu cerita Israeliat. Israeliat ni ada betul dan ada yang tak betul. Itu satu cerita. Dan Daud menyertai bala tentera. Setelah siap bala tentera, dibuat latihan cukup, maka bergeraklah Talut dengan bala tenteranya. Falamma fasala Talut bil junud. Setelah Talut bergerak dengan bala tenteranya menuju ke arah medan peperangan, qala innallaha mubtaliikum binhar. Kata Talut, Allah Ta'ala akan uji kamu dengan sebatang sungai. Sungai itu ialah sungai Jordan hari ini. Mereka belajar Jordan, tahulah ada sungai di Jordan, sempadan antara Jordan dan Palestin. Sampai hari ini ada sungai itu.
Mereka lalu padang pasir, habis segala bekalan. Minuman habis, sangat lapar, sangat dahaga. Allah Ta'ala akan uji kamu dengan sebatang sungai. Mengikut riwayat As-Suddi, salah seorang ulama tafsir, mengatakan bahawa jumlah mereka 880,000 tentera ni. 80,000 anggota, 80,000 anggota tentera. Jumlahnya sangat besar. Memanglah rasa banggalah mesti menang berperang. Mereka tak tahu bahawa tentera Jalut yang kafir itu berlipat kali ganda lebih ramai daripada mereka. Ramai lagi dengan senjata yang cukup. Mereka daripada padang pasir. Senjata al-qadar saja. Kata Nabi mereka, kata Talut, Allah Ta'ala akan uji kamu di sebatang sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Wa man lam yata'amhu fa innahu minni. Barang siapa yang minum air sungai ini, dia termasuk kalangan yang boleh mengikut aku. Barang siapa yang minum air sungai ini, yakni minum dengan sebanyak-banyaknya. Kalau minum dengan banyak, dia tak boleh ikut aku. Wa man lam yata'amhu, barang siapa yang tidak makan, tidak makan. Ini perkara menarik. Tidak makan, pasti tidak minum. Yata'amhu. Dalam bahasa Arab, syariba yashrabu, minum. Ta'ima yata'amhu, makan. Wa man lam yata'amhu, barang siapa tak makan, fa innahu minni, boleh ikut aku. Memang dalam bahasa Kelantan, Terengganu masih ada lagi makan air, makan teh, makan kopi. Masih ada. Rupanya bahasa Quran ada begitu. Ini sangat menarik. Mana Allah Ta'ala minum saja. Illa man yaghfatan biyadih. Kecuali mereka yang minum secebok tangan saja. Allah Ta'ala izin minum air sungai secebok tangan. Tak boleh lebih pada itu. Barang siapa yang minum lebih, bukan minum untuk makan lah tu. Orang Pasar Timur kata, orang tu kata kedarah. Yang kedarah air, yang makan air sebanyak-banyaknya, tak boleh ikut. Kecuali yang minum secebok saja. Ini pantang larang dia. Allah Ta'ala uji mereka dengan sebatang sungai. Setelah dalam keadaan terlalu dahaga. Fasharibu minhu illa qalilan minhum. Maka kebanyakan mereka minum sebanyak-banyaknya. Yang makan, bukan minum. Malaikat sedikit saja. Ada ulama mengatakan daripada 80,000 ni 76,000 minum sebanyak-banyaknya. Tinggal 4,000 saja. Mengikut riwayat As-Suddi dan ulama sependapat dengannya. Mengikut riwayat dalam Sahih Bukhari dan lain-lain, tinggal 313 orang sama ahli Badar. Daripada 80,000, 313 orang yang ikut arahan, minum secebok saja. Malaikat sedikit saja. Falamma jawazahu alladhina amanu ma'ahu. Setelah mereka melangsungkan perjalanan dan orang beriman dengannya, ia ikut, qalu, berkatalah mereka minum banyak tadi, yang minum banyak, la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudihim. Berkatalah mereka yang minum sebanyak-banyaknya, kami tak mampu nak lawan Jalut. Jalut ramai sangat. Sepatutnya yang minum banyak tu kuatnya. Rupanya minum banyak ni berat perut. Jadi malas. Tak bersedia. Tak boleh lawan. Jalut ni kuat. Badan tentera ramai. Qal yadhunnuna annahum mulaqullah. Berkatalah mereka yang percaya mereka bertemu dengan Allah. Sama ada menang ataupun mati syahid. Yang jumlah mengikut riwayat As-Suddi tadi 4,000 saja. Mengikut satu riwayat 313 orang. Jumlahnya sedikit. Mereka berkata, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as-sabirin. Ada ulama mengatakan, yang kata ni ulama-ulama Bani Israel. Ahli ilmu mereka yang faham agama berkata, tak mengapa jumlah kita sedikit, kerana dalam sejarah perjalanan manusia beberapa banyak pasukan yang sedikit
boleh mengalahkan pasukan yang lebih besar dengan izin Allah. Dan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Bila Allah Ta'ala berjanji nak menolong kita, maka kita mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada masalah. Kerana kemenangan daripada Allah Ta'ala. Yang sebab itu Allah sebut pada umat Islam, wa'aidu lahum mastata'tum min quwwah. Dan bersedialah kamu sekadar kemampuan kamu dengan kekuatan. Dengan makna menyediakan kekuatan bukan mesti sama dengan musuh. Yang penting dengan ikhlas. Kemampuan kita banyak mana. Qadar kita banyak mana. Kalau sama dengan musuh, lebih kuat, itu lebih baik. Kemampuan qadar itu saja. Jangan sembunyikan kemampuan. Yang sanggup bagi sumbangan 10,000, beri dia RM500. Orang kampung tengok, oh banyak RM500, padahal dia boleh beri 10,000. Ini tidak ikhlas. Ada orang yang mampu bagi RM10. Itu je pada dia, bagi RM10, ikhlas. Ikhlas, Allah tahu mereka ikhlas ni. Bila beri sumbangan sekadar kemampuan, maka datang pertolongan Allah Ta'ala. Berapa banyak pasukan sedikit boleh mengalah dengan izin Allah. Walamma barazul Jalut wa junudihi, setelah mereka mara dan ternyata nampak tentera Jalut. Jalut ni raja yang kafir dengan tenteranya ramai. Qalu, mereka berkata, berdoa kepada Allah, Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Tuhan kami, curahlah kesabaran ke dalam diri kami dan tetapkanlah pendirian kami. Jangan lari daripada medan perang. Dan tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Mereka berdoa kepada Allah. Dengan jumlah yang sedikit, dengan ikhlas mereka berdoa kepada Allah Ta'ala, sudah tentulah dengan strategi yang baik. Taktik yang baik. Taktik yang pintar. Yang pandai. Fahazamuhum biiznillah. Lalu Allah Ta'ala binasakan. Lalu mereka dapat mengalahkan tentera Jalut dengan izin Allah Ta'ala. Mereka mendapat kemenangan. Wa qatala Dawud Jaluta wa atawahu al-mulka wal hikmata wa 'allahu mimma yasha. Dan Daud telah berjaya membunuh Jalut. Mengikut riwayatnya, riwayat Israiliyat mengatakan, Talut berjanji, kalau kamu berjaya bunuh Raja Jalut ni, aku kahwin dengan anak aku. Biasalah dalam hikayat zaman dulu, kalau berjaya kahwin puteri raja. Itu hikayat lah. Israiliyat ada sebut. Itu cerita sampingan saja. Nabi Daud tak ada niat itu. Niat ikhlas. Dan memanglah mengikut riwayatnya, Daud berkahwin dengan puteri Raja Talut. Raja Talut berkahwin, dan Allah Ta'ala lantik Nabi Daud menjadi raja, dan Talut menyerahkan takhta kerajaan kepada Nabi Daud AS. Wa 'allamahu mimma yasha. Allah Ta'ala ajar Daud dengan ilmu yang dikehendaki oleh Allah. Antara ilmu membuat baju perang, baju rantai. Kerana Nabi Daud AS diberi mukjizat melembutkan besi. Besi boleh dilembutkan tangan saja. Lalu dia buat baju rantai dengan tangan dia. Baju rantai ni baju yang tak boleh tembus oleh panah, oleh senjata. Nabi-Nabi pun menyediakan kekuatan, bukan pakai ilmu kebal mandi minyak, tidak. Itu cara kampung mandi minyak ni. Allah Ta'ala suruh menyediakan kekuatan, menyediakan, lepas tu berdoa pada Allah Ta'ala. Persediaan perang tu mesti ada senjata yang cukup, Allah beri hikmat. Dalam kesan sangat menarik, dihuraikan oleh hadis. Nabi sebut dalam hadis, khairus sahabati arba'ah wa khairur rayati arba'umiyah wa khairul juyushi arba'atu alaf lan yughlaba min al-sanai asyarat min qillah. Sebaik-baik bersahabat 4 orang, kata Nabi. Sebaik-baik pasukan 400. Sebaik tentera 4,000. Tak boleh dikalahkan jumlah 12,000. Ini ada hadis. Riwayat Tirmizi. Sebaik-baik musafir 4. Memanglah sesuai dengan kereta hari ini. Driver seorang sebelah dia, lepas tu duduk belakang 2 orang. Sebaik-baik bersahabat 4 orang, kata Nabi. Jangan musafir seorang diri, tidak boleh. Sebaik-baik bersahabat 4 orang. Sebaik-baik pasukan
400. Sebaik tentera 4,000. Kalau jumlah kamu 12,000, tak boleh dikalahkan dengan sebab jumlah 12,000. Dengan makna orang Islam yang beriman, yang bijak, yang pintar, jumlah 12,000 boleh mengalahkan musuh yang boleh 4 kali ganda. Ini Nabi sebut. Memang sejarah Islam begitu. Jangan orang Islam mengalami sejarah ini. Jadi Talut dengan Nabi Daud telah berjaya mengalahkan Jalut. Dan Jalut dibunuh oleh Nabi Daud alaihissalam. Dan Allah Ta'ala kurniakan Nabi Daud menjadi raja. Setelah menjadi panglima, jadi raja, memerintah. Dan Allah Ta'ala menyatakan hikmah berperang. Walau la damallahi nasa ba'dahum bi ba'd la fasatil ard walakin Allah dzu fadlin 'alal alamin. Kalau Allah tidak menjaga manusia menolak setengah yang lain, yang benar menolak yang salah, yang adil menolak yang zalim, yang benar berperang dengan yang tidak benar. Sebab begitu Allah jadikan. Jadi teori barat yang mengatakan peperangan taklah dihapus, teori kosong, tak boleh. Kerana Allah Ta'ala jadikan manusia mesti bertarung sehingga hari kiamat. Nak hapuskan peperangan tak boleh. Kerana ada manusia yang ikut syaitan, ada manusia yang ikut Allah Ta'ala. Kita tak boleh halang manusia ikut syaitan. Kalau tak ada perang, kita halang orang yang ikut syaitan. Dan sebab Allah Ta'ala mengizinkan kita menentang kezaliman, menentang penceroboh walaupun dengan perang. Peperangan adalah penyelesaian yang paling akhir dalam Islam. Perdamaian tak ada diutamakan. Damai dulu, lepas tu baru perang. Perang ni akhir. Kalau degil juga dia nak berperang, berperang. Allah Ta'ala izinkan berperang. Ini hikmat yang Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala kurnia kelebihan kepada alam ini untuk selamatkan. Antaranya ialah dengan berlakunya peperangan, supaya yang benar menolak yang salah. Tilka ayatullah natluha 'alaika bil haqq wa innaka minal mursalin. Begitulah ayat-ayat Allah yang kami baca pada Muhammad Muhammad. Kisah Nabi Daud dan Talut berperang disebut dalam kitab Taurat. Disebut dalam kitab Nabi-Nabi zaman dahulu. Nabi Muhammad seorang yang buta huruf. Tak tahu membaca, tak tahu menyoleh. Dilantik menjadi Rasul. Diberi Quran. Menandakan Quran daripada Allah. Mekah, tempat lahir Nabi ini, kawasan yang paling terpencil dalam dunia. Di tengah padang pasir. Tak ada tamadun, tak ada sekolah, tak ada pelajaran. Tetapi diberi ilmu. Di mana mukjizat Quran yang pertama, ayat suruh kita membaca, Iqra, suruh baca, dan Al-Qalam, menulis dengan qalam. Tetapi Nabi sendiri tak tahu baca, tak tahu menulis. Nak dapat ilmu orang lain mesti baca, mesti menulis. Nabi tidak. Allah Ta'ala tidak tahu baca atau menulis untuk menegakkan Quran daripada Allah Ta'ala suruh. Bukan Nabi Muhammad karang, tidak. Yang penting dapat ilmu. Jadi Nabi dapat ilmu dengan itu. Itu istimewa dari Muhammad SAW. Jadi bila Nabi baca kisah ni kepada orang Yahudi di Madinah, surah Baqarah sama surah Madaniyah. Surah itu di Madinah. Jadi Nabi baca pada orang Yahudi, Muhammad dapat mana cerita macam ni? Sudah tentulah dia seorang Rasul. Begitulah ayat-ayat Allah yang kami baca pada Muhammad. Kamu baca pada orang Yahudi, baca pada manusia, wa innaka laminal mursalin, dan engkau sebenarnya daripada Rasul yang dilantik oleh Allah Ta'ala. Percayalah diri Muhammad, kamu ni Rasul. Tuhan suruh Nabi percaya diri dia sendiri. Dan orang lain percaya pada Nabi, Nabi Rasul yang sebenar dipilih oleh Allah. Bukan Nabi lantik diri sendiri, Allah Ta'ala yang lantik. Antara dalilnya ialah mukjizat Al-Quranul Karim. Ilmu-ilmu dalam Quran termasuk ilmu sejarah. Ilmu cerita zaman dulu yang tak ada dalam kitab yang lain melainkan dalam kitab Allah. Kitab Allah, Taurat dan kitab yang lain mengesahkan kisah ini. Quran juga mengesahkan kisah ini. Menangkan Quran daripada Allah, Muhammad dilantik oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.